Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaidah Tasih. Hari ini saya akan berkongsi tentang panduan melaksanakan penyelidikan dalam bidang pendidikan dan juga sains sosial. Dan saya yakin sebahagian daripada rakan-rakan di sana, terutama para guru yang sedang mengikuti pengajian di peringkat master dan sarjana dan mungkin juga akan menyambung pengajian pada tahun ini, maka panduan ini adalah sesuai saya rasa untuk dirujuk sebagai satu rujukan. Jadi hari ini saya akan menerangkan siri 1 mengenai panduan penyelidikan pendidikan, iaitu permasalahan kajian. Permasalahan kajian adalah amat penting dalam kita menjalankan kajian di dalam bidang pendidikan dan sains sosial. Jadi kalau kita lihat, saya sepintas lalu saya berkongsi dahulu apakah komponen-komponen yang perlu ada dalam sesuatu proposal penyelidikan PhD atau sarjana. Bagi bab 1, kita perlukan beberapa komponen seperti mana yang saya nyatakan, dan hari ini saya akan menyentuh komponen mengenai permasalahan kajian yang kita akan tulis di dalam latar belakang masalah, iaitu dalam background problem, dan juga kita ringkaskan dalam penyataan masalah di statement of problem. Dan ini adalah anggaran penulisan di dalam bab 1. Selalunya saya memberikan panduan kepada para pelajar saya dan juga rakan-rakan mengenai berapakah buku surat yang patut kita tulis bagi setiap komponen ini dalam proposal kita. Di dalam bab 2, kita ada komponen seperti mana yang saya nyatakan. Kita ada introduction, kita ada teori 1, teori 2, teori 3, bergantung kepada berapa banyak teori yang kita rujuk, dan kemudian kita perlu membuat sedikit critical analysis dengan mengenai apakah yang kita ingin fokuskan dalam kajian. Critical analysis terhadap instrumen kajian, pemboleh ubah, kajian-kajian lalu yang berkaitan dengan pemboleh ubah yang kita akan fokuskan dalam kajian masing-masing. Dan di bab 3 adalah bab metodologi kajian. Jadi dalam metodologi kajian, ini adalah komponen-komponen yang biasa ada dalam bab 3 metodologi kajian, dan saya selalunya menganggarkan kepada pelajar-pelajar saya berapakah muka surat. Dia boleh jadi kurang daripada ini. Ini sebagai satu panduan, sebab kita nak mengelakkan satu penulisan proposal atau tesis yang terlalu tebal. Sepatutnya penulisan tesis adalah penulisan yang ringkas, straight to the point, mementingkan ayat-ayat yang bermakna, bukan memasukkan semua benda ke dalam proposal. Okay, let us bergerak. Apakah permasalahan kajian? Kalau kita lihat, permasalahan kajian adalah masalah atau soalan yang ingin dijawab oleh pengkaji dalam kajian mereka. Jadi itu pasal saya menyatakan tadi, ianya amat penting dalam kajian sesebuah kajian pendidikan atau penyelidikan yang ada. Ia juga merupakan isu atau perkara fokus utama kajian dan mengapa sesuatu kajian itu dilaksanakan. Itu adalah mengenai permasalahan kajian, dan ia adalah amat penting kerana dia adalah nadi kepada sesuatu kajian. Dan apakah faktor yang kita boleh gunakan untuk membuat pemilihan kepada masalah kajian. So antara faktor-faktor yang boleh kita gunakan dan kita rujuk adalah pengetahuan. Kita sebagai pengkaji, apakah pengetahuan yang kita ada dalam bidang ataupun masalah kajian yang kita ingin laksanakan. Saya yakin para guru di sana yang ingin membuat menyambung pengajian di peringkat sarjana dan PhD, anda merupakan seseorang yang amat berpengalaman dalam bidang anda sendiri. Jadi di situ pengetahuan pengkaji, pengetahuan anda sebagai seorang guru, pemerhatian selepas menjadi guru 20 tahun. Apakah masalahnya sebenarnya berlaku dalam bidang pendidikan kita dan apakah yang berkaitan dengan teaching and learning bidang sendiri. Kemahiran kita, adakah kita ini mempunyai kemahiran untuk membuat kajian yang bagaimana, dan jangan risau, kalau kita tak ada kemahiran ini, itulah
di mana kita akan belajar perkara-perkara yang baru. Pengalaman saya, kebanyakan pelajar risau untuk mempelajari sesuatu yang baru, dan ini sesuatu yang normal. Sebagai seseorang yang dewasa, selalunya kita selalunya ingin memfokuskan kepada bidang kajian yang kita dah tahu, kemahiran yang kita dah tahu. Tetapi percayalah, bila kita menyambung pengajian di peringkat sarjana dan PhD, memang banyak ilmu baru yang kita belajar kerana namanya pun pelajar. Jadi jangan risau, penyelia universiti, terutama macam dekat UTM, kami memang mempunyai program-program yang sistematik untuk menyokong pembentukan kemahiran pelajar. So jangan risau, mungkin tak pernah dengar istilah-istilah data-data analisis yang tertentu, tapi tak ada masalah. Kita belajar bersama-sama kerana namanya pun pelajar. So minat kena ada, membuat sesuatu yang minat, kepakaran, motivasi, mempunyai motivasi, momentum yang tinggi, kreativiti, dan masalah yang kita nak fokuskan itu mesti penting, relevan dan praktikal. Dan antara sumber-sumber masalah seperti mana yang saya nyatakan tadi, pengalaman, tanya diri sendiri. Sepanjang bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah, apa sebenarnya yang kita lihat masalah di dalam kelas kita masing-masing. Di samping itu, kita perlu merujuk kepada teori-teori yang ada. Apakah teori yang bercerita tentang pembelajaran secara kooperatif maksudnya? Apakah yang dinyatakan teori tentang kalau nak belajar matematik, bagaimana teorinya? Jadi rujuk teori-teori, dan ini memerlukan pembacaan. Kemudian kita melihat kepada sorotan kajian, kita membuat sorotan kajian, melihat kajian-kajian yang lalu, apakah trend yang telah dibuat, dan kalau boleh kita fokuskan kepada kajian-kajian dalam 5 tahun yang terkini. Kerana kita kerana ingat, katakan belajar pada tahun 2020, maka lagi 3 tahun insyaAllah graduan, maka kalau kita waiva nanti pada ketika 2023, maka rujukan kita itu masih relevan. Dan perkara ini perlu dilihat secara berterusan. Sumber bahannya lain yang tidak berasaskan pendidikan, seperti apa yang sedang dinyatakan sekarang di dalam media massa, di dalam media sosial, di dalam akhbar. Kita tak menggunakan bahan-bahan ini sebagai rujukan utama, tetapi ia memberikan idea kepada kita apakah masalah yang berlaku. Contohnya kita berdepan dengan COVID-19, dengan keadaan sekolah tidak dibuka sepenuhnya, universiti pun melaksanakan pembelajaran secara atas talian sepenuhnya. Jadi apakah yang dibincangkan oleh persatuan-persatuan ibu bapa, persatuan-persatuan pendidikan yang disiarkan di dalam media massa, kerana ia menjadi satu panduan ke manakah kita ingin membawa kajian ini dan apakah masalah kajian yang ingin diatasi. Okey, saya fokus kepada satu bidang kerana saya adalah bidang teknologi pendidikan. Jadi saya berikan satu contoh bagaimana kita ingin mendapat masalah kajian dalam bidang teknologi pendidikan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bidang teknologi pendidikan satu bidang yang amat luas, dan bidang ini kalau kita lihat ketika COVID ini, bidang ini telah menjadi satu bidang yang popular, dan suka saya nyatakan sebenarnya bidang ini sebenarnya patut dikuasai oleh semua tenaga pengajar di sekolah dan di universiti kerana ia merupakan satu kemahiran abad ke-21 untuk menyediakan pelajar dengan asas-asas teknologi dan juga mendedahkan pelajar dan menggunakan alatan teknologi tersebut dalam PMP kita. Jadi kalau saya berikan satu fokus, contohnya mungkin saya ingin melihat impak teknologi pendidikan terhadap pembelajaran pelajar. Dan bila saya cakap pasal impak, ia tidak semestinya merujuk kepada hasil akhir sahaja pembelajaran, tetapi dia juga boleh merujuk kepada proses pembelajaran. Dalam kajian di masa kini, kita bukan saja melihat kepada performance improvement, maksudnya pre dan post. Tidak, kita melihat kepada apakah proses pembelajaran yang berlaku, kerana proses itu juga merupakan satu fakta atau pengetahuan baru dalam bidang pendidikan. So, sebagai contoh untuk mendapat masalah kajian berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam PMP, apa yang boleh dibuat adalah kita perlu melihat kepada kajian-kajian dahulu tentang the impact, kesan digital teknologi dalam pembelajaran. Dan saya menjumpai satu artikel yang mana telah membuat satu meta-analisis yang
terlalu komprehensif melihat kepada 217 kajian. Selalunya nak dapat masalah kajian ni, kita boleh cari artikel yang membuat meta-analisis atau critical analisis secara komprehensif pada kajian-kajian yang lalu. Jadi artikel ini telah membantu saya. Contohnya dia telah melihat 217 kajian lalu dan dikategorikan kepada apakah fokus kajian-kajian ini. Jadi dapat kita lihat bahawa dekat sini masih banyak kajian yang memfokuskan kepada raising attainment, iaitu pemerhatian yang ingin meningkatkan tumpuan pelajar. Kemudian masih ada kajian yang melihat kepada improving the efficiency of the education system. Jadi ini yang dibuat oleh penulis artikel ini. Kemudian kita boleh artikel ini juga telah membuat satu meta-analisis kepada artikel yang dicetak atau research yang dicetak dari tahun 2000 hingga 2012, yang mana dia melihat kepada kesan teknologi terhadap pembelajaran dengan dinyatakan bilangan kajian dan dinyatakan kesan keseluruhan kepada dalam bidang tersebut. Jadi di sini kita boleh dapat, kita nak buat dalam fokus mana, dalam bidang mana, bidang sains, bidang matematik, sebab kita ada maklumat daripada sorotan kajian yang dahulu. Kemudian berikutnya kalau kita boleh melihat, dari aspek ringkasan tentang kajian-kajian yang mengikut bidang ini, adakah dia masih lagi, kata orang masih baru, masih lagi macam dapatan-dapatan kajian lalu hanya menunjukkan sesuatu yang kata orang boleh diyakini, memberi kesan, tetapi ada juga kajian yang memang telah lama yang memang memberikan kesan yang lebih. Ini antara analisis yang boleh kita buat. Jadi disebabkan kita telah melaksanakan critical analysis yang komprehensif, maka kita boleh sebenarnya insya-Allah dapat menemukan atau menjumpai kajian-kajian yang ingin kita fokuskan. Dan kita perlu lihat tadi, saya ulang, untuk memastikan masalah kajian yang kita ingin fokuskan itu adalah masalah kajian yang kata orang masih relevan. 3 perkara perlu dilihat. Ia mestilah penting. Masalah kajian itu maksudnya masalah semasa. Semasa ini sesuatu yang subjektif. Dia tidak semestinya semasa dalam secara overall. Sebagai contoh, saya ada pelajar daripada luar negara yang mana dia pelajar ini ingin melihat keberkesanan ataupun melihat kepada kemahiran literasi komputer dalam kalangan guru-guru. Mungkin kajian literasi komputer di Malaysia merupakan satu kajian yang terlalu banyak. Tetapi pelajar saya ini datang daripada sebuah negara di Afrika. Jadi perkembangan mereka masih baru, maka topik literasi komputer itu masih relevan. Jadi relevan, penting itu perlu pada konteksnya. Perlu dilihat pada konteks. Jangan melihat secara keseluruhan. Kemudian faktor ketiga yang paling penting, doable, practical. Kajian yang boleh dibuat. Jangan buat sesuatu kajian yang kita tidak mampu untuk buat. Maksud dia, kita membuat sesuatu kajian yang ingin menukar dasar negara. Kita hanya seorang pelajar sarjana atau PhD. Kita tidak ada kemampuan untuk menukar dasar negara. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita mungkin boleh membuat garis panduan, menghasilkan polisi yang kita boleh cadangkan kepada pihak kementerian, pihak kerajaan, agar mungkin mereka boleh melihat kepada kepentingan dapatan kajian kita dalam konteks negara. Jadi jangan menyelesaikan sesuatu perkara yang bukan kita untuk menyelesaikan. Ini sebab kena ingat, kajian untuk sarjana dan PhD ini adalah pada skop yang mampu kita buatkan, dan juga ia memfokus kepada pembentukan bidang ilmu, eksplorasi ilmu-ilmu untuk membantu memantapkan bidang ilmu yang sedia ada. Jadi itu perlu dilihat. Jadi untuk itu saya ada beberapa cadangan sebab untuk menjadi seorang pelajar sarjana dan PhD yang saya anggap kompetitif, yang bertenaga, energi, di samping mendapat satu masalah kajian yang cantik, yang solid, yang sesuai, beberapa perkara juga perlu dilihat dalam kehidupan. Contohnya adalah amalan hidup yang sihat. Saya selalu menasihatkan kepada pelajar-pelajar mendapat tidur yang cukup,
bersenam, mempunyai diet yang seimbang, pemakanan yang seimbang, kerana bila kita mempunyai pemakanan yang seimbang, jadi minda kita, otak kita akan bergerak cerdas. Yang paling penting adalah sentiasa bahagia. Jangan emosi, kerana emosi akan menyebabkan tertangguhnya beberapa kerja kita dalam membuat kajian. Bukan saja tertangguh kerja-kerja, tertangguh juga masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi be fokus, dan suka saya ingatkan bahawa membuat PhD ini atau sarjana, dia merupakan satu laluan, satu pengembaraan, satu pengembaraan yang unik. Saya amat suka dengan pengembaraan saya ketika saya membuat sarjana dan PhD. Dia pengembaraan yang unik. Jadi dia bukan sesuatu yang cantik, smooth sahaja seperti yang kita rancang. Sepanjang kita melalui perjalanan itu, ada yang melaluinya dengan keadaan yang memang alhamdulillah sesuatu yang lancar, ada juga yang melaluinya dengan keadaan di mana jatuh dan bangun. Jadi jadikan ia sebagai sebahagian pengalaman dalam kehidupan kita. Jadi bersedia untuk menghadapi cabaran, jangan mudah kalah. Carilah masalah kajian yang sesuai, dan saya yakin insya-Allah semua kita di sini dapat menghabiskan pengajian yang kita ingin laksanakan sekiranya kita sentiasa mempunyai motivasi, doa kepada Allah supaya kita dapat fokus kajian kita, dan carilah satu masalah kajian yang terbaik. Dan di samping itu, sentiasalah berbincang dengan rakan-rakan sekeliling, berbincang dengan penyelia, mungkin juga boleh personally menghubungi saya melalui email untuk berbincang adakah masalah ini sesuai. InsyaAllah kita sama-sama membantu untuk memastikan dunia pengajian akademik di UTM ini berterusan, di UTM dan juga di negara, berterusan untuk perkembangan dan pembentukan ummah. Jadi saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Sertai saya nanti untuk sesi-sesi yang akan datang. Saya akan menyampaikan beberapa panduan lain dalam siri-siri yang lain, bagaimana untuk membuat objektif kajian, persoalan kajian, dan panduan yang saya berkongsi hari ini ialah merupakan sesuatu berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ada sebahagiannya baik, mungkin sebahagiannya tidak sesuai. Jadi gunakanlah sebaik mungkin kerana ilmu ini luas. Jadi yang paling penting adalah perhubungan anda semua dengan penyelia masing-masing. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mungkin ada kelemahan dalam penerangan saya ini datang daripada diri saya sendiri. So saya undur diri dahulu. Terima kasih dan berjumpa di siri-siri yang akan datang, dan harap sesi saya ini membawa manfaat kepada semua. Assalamualaikum.